2,000 orang, kita bina jadi 3,000 orang. Daripada 3,000 orang jadi 5,000 orang. Mereka akan terus ingat kita tidak kuat. Saya ingat saya bertanding di Parlimen Pandan 2013. Masa saya mula-mula berkempen 2010, orang PAS di situ kata, PKR ini tak payah bertanding lah, kamu orang pun tak ada. Kalau menang pun sebab kami PAS di Pandan, bukan sebab kamu. Saya dengar, saya diam dengar. Kita bina parti Pandan 2010, PKR Pandan adalah antara yang paling kecil sekali di Selangor. Semua kursi lain menang, Pandan tak menang. Pejabat pun tak ada tahun 2010. Selepas dah jadi kerajaan 2 tahun. Orang PAS mempermain-mainkan kita. Tapi tak apa. Sebab kita faham hukum alam, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau kita secara terus buat kerja, akan sampai masanya lawan kita akan dibenci oleh rakyat. Akan sampai masanya kempen kita untuk bina gelombang daripada Kuala Lumpur, Perlis, Sabah, Sarawak, gelombang itu akan sampai. Dan apabila gelombang itu akan sampai, rakyat telah buat keputusan menolak kerajaan yang sedia ada. Pada ketika itu mereka pilih orang yang paling lama dan paling setia berada di samping mereka. Masa itu letak kucing pun boleh menang, saya rasa. Kalau tanya saya macam mana kita menang Selangor, macam itulah kita menang Selangor. Siapa tanya Nik dulu tahu umur 26 tahun? Siapa sangka Nik 26 tahun boleh jadi menang? Sedangkan pilihan raya 2004 sebelum itu, UMNO menang di Seri Setia, kerusi DUN majoriti belah-belah ribu. Letak Nik masa tu, kau dah kahwin ke belum masa tu? Dah kahwin lah kan? Ingat kan tak kahwin lagi? Letak Nik umur 26, jadi adun paling muda. Sebab masa itu orang kata dekat Selangor, letak Songkok pun menang. Dia bukan berlaku serta-merta. Dia berlaku kerana kita bina sedikit demi sedikit dan kita juga bina gelombang. Dan apabila gelombang itu sampai, kerajaan sedia ada akan tumbang dan parti yang setia lama berada di peringkat akal umbi akan dipilih. Jadi apa rancangan kita untuk Sabah? Itu rancangan kita, saudara. Masuk PRU 15 ini, kita akan lawan dan pertahankan dan cuba bertanding di seberapa banyak kursi yang kita dapat, kita akan cuba. Mana yang kita sudah ada, kita akan pertahankan. Apapun yang terjadi dalam PRU 15, kita akan pastikan bahawa kita akan terus bina sedikit demi sedikit demi sedikit. 5 tahun adalah masa yang cukup panjang dalam politik. Saya yakin PRU 16, saudara-saudari, PKR di Sabah akan jadi salah satu parti yang paling besar dan disegani. Tugas saudara-saudari, hold on sampai itu. Susah macam mana, bertahan. PRU 15 kan jadi macam mana, kita akan terus lawan, kita akan bertahan kerana gelombang itu akan sampai PRU 16, saudara-saudari. Tugas saya di pusat, menang ke kalah ke, kita akan terus berkempen, turun ke bawah, kita akan bina gelombang itu. Kalau kita bernasib baik, gelombang itu sampai PRU 15. Kalau tidak bernasib baik, gelombang itu akan terus besar dan dia akan jadi tsunami yang lebih besar PRU 16. Saudara-saudari, kita akan cipta sejarah PRU 16. PKR di Sabah akan cipta kemenangan yang paling besar. Sebab itu orang tanya saya, orang kata kenapa kamu sibuk-sibuk sekarang? Kenapa dulu kamu tak ada? Kalau lepas ini kalah macam mana? Saya seorang businessman, Saya boleh baca gelombang bila turun dan naik. Dan selalunya kalau orang main saham, orang yang paling banyak dapat untung boleh buat duit ialah masa dia masuk masa pasaran turun, sebab dia tahu pasaran akan naik cepat. Dia beli pada harga murah dan bila harga naik tinggi, dia jadi untung kaya. Itu keadaan kita dalam PKR sekarang. Orang kata PKR lemah, dia nak keluar, biar dia keluar. Orang nak lompat sekarang, biar dia lompat. Sebab saudara-saudari juga sudah nampak yang lompat sekarang, dia dah tak tahu nak pergi mana dah. Ada yang mungkin nak lompat masuk sini balik.
Kalau ada yang nak lompat masuk sini balik, tolong telefon saya atau Amin dulu. Sebab kalau kita orang dengar, memang kita orang pukul. Kalau nak bagi masuk, jangan buat diam-diam, jangan cakap dengan kita. Sebab saya yakin dengan membina gelombang, dengan kita ambil masa, sebenarnya gelombang itu akan sampai. Dan saya harap saudara-saudari juga percaya bahawa rekod saya meramalkan keputusan pilihan raya setakat ini, rekod saya masih lagi antara yang terbaik di kalangan semua ahli-ahli politik. Masa saya datang 2016 di Sabah, saya beritahu kita boleh menang PRU 2018. Berapa orang sangat yang percaya kepada saya. Masa saya sebut 2016, untuk menang Putrajaya, kita mesti bertanding 3 penjuru. Orang kata saya gila. Saya bergaduh besar dengan Azmin Ali. Sebabnya itu juga, kerana Azmin tidak yakin dengan kekuatan parti. Saya kata kita tidak perlukan PAS. Sebenarnya, untuk menang, kita kena buang PAS, baru kita boleh menang. Dia tak percaya. Jadi, rekod saya, saudara-saudari, rekod saya setakat ini masih lagi rekod baik. Saya nak sebut, bukan saya kepada kawan-kawan di Sabah, tetapi juga yang menonton di luar, kita buat macam kita main saham. Ini, masa saham jatuh harga rendah, masa ni kita nak melabur. Cuma janganlah melabur lebih-lebih, nanti bankrupt. Melabur berpada-pada. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Harga saham kita dalam PKR akan naik, saudara-saudara. 3 tahun, 4 tahun, dan bila gelombang itu sampai PRU 16, saya rasa, saya harap kalau kita berada di ambang kemenangan masa itu, saya harap saudara-saudari tidak lupakan tarikh hari ini kita berjumpa pada hari ini. Jadi, saya nak tutup. Orang tanya saya, ada orang katalah, Rafizi ni masalah dia. Kalau dia nak bertanding, dia kena ada orang dia je. Dia tak boleh bekerja dengan semua orang. Saudara-saudari tahu saya boleh kerja dengan semua orang. Mana saya tak pergi. Persiangan pun aku pergi. Belah sandakan pun saya pergi. Dengan segala orang saya pergi. Cuma beza dia begini. Untuk kita melakukan sesuatu yang sukar macam yang kita nak buat. Kita nak bertahan, kita nak jaga akar umbi kita, kita juga nak lawan yang di atas. Kita tak nak berunding, kita nak bekerja kuat, kita nak memperkuatkan dan bina keyakinan dan kekuatan parti sendiri. Kita perlukan orang-orang kental yang berani mati. Yang tidak fikir tentang kedudukan. Yang bukan sibuk bersembunyi di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mencari kekuatan daripada orang lain. Kita perlukan orang-orang yang tak kisah menang atau kalah, aku akan tetap buat kerja. Sebab itu saya perlukan pasukan seperti itu, naib-naib presiden, ketua wanita, ketua AMK, yang rekod mereka semua rekod berani mati macam saya. Amin, saudara-saudari tahu. Satu-satunya wakil rakyat Melayu daripada Negeri Sembilan sejak tahun 2008. Bila saya sebut kepada YB Amin tahun 2015, Amin, saya panggil dia YB Amin je lah kan. YB Amin, kita boleh menang Negeri Sembilan ni. Orang lain semua gelak kat saya. Saya boleh sebut parti pun tak percaya kepada saya. Amin seorang percaya. Cerdik dia lah melabur masa tu. Orang lain tak melabur. Dia seorang saja, saya pun tak tahu. Saya ingat dia percaya kat saya sebab dia kesian kat saya kot. Dia percaya, dia buat. Dan dia buat sebiji yang macam kita bincang sekarang. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dia turun, mana yang dia mampu dia buat. Saudara-saudari, siapa sangka kita menang Negeri Sembilan 2018. Dan saya boleh sebut ini. Sejak 2018, kita terus buat kaji selidik mengenai populariti menteri-menteri besar yang ada. Saya nak sebut, YB Amin sejak tahun 2019 hingga sekarang adalah satu-satunya menteri besar yang popularitinya itu terus naik dari satu bulan ke satu bulan ke satu bulan. Dia menteri besar paling popular di negeri dia. Populariti Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di kalangan pengundi Negeri Sembilan adalah 41%. Populariti Datuk Seri Amin, Menteri Besar Negeri Sembilan daripada Keadilan,
adalah 72%, hampir 2 kali ganda. Sebab itu saya minta, dia tak nak bertanding awal-awal sebab dia nak tumpu Negeri Sembilan. Tapi saya sebut, saudara ni aset baik kita. Main bola, kalau ada midfielder yang baik, kamu jangan simpan. Kita perlukan striker, midfielder, defender, semua kena buat turun lah, main simpan, matilah. Rakyat suka watak macam Amin. Dia masih banyak. Yalah, dia cuba pakai jin, sekarang dia pakai jin sekarang. Rakyat suka macam dia tidak ada protokol, dia macam itu, dia pun tak cari gaduh dengan orang. Orang UMNO pun suka dia, orang PAS pun suka dia, orang DAP suka dia. Ini jenis pimpinan yang kita kena angkat daripada negeri ke peringkat pusat supaya dia boleh tampilkan kepada rakyat, ini bentuk pimpinan yang kita ada. Nik Nazmi, saudara-saudari tahu, misi berani mati sebab saya sebut, kalau kita tidak menang kursi-kursi yang kita tidak pernah menang daripada UMNO, macam Setiawangsa, macam Johor Bahru, macam Tanjung Malim, menang macam mana pun kita takkan sampai ke Putrajaya kalau kita tak menang kursi-kursi macam Tangga Batu. Nik mengorbankan kursi yang paling selamat untuk pergi ke Setiawangsa. Sebab Setiawangsa, Likang, sebab Tanjung Malim, sebab kursi-kursi itu menang. Dan sebab mereka jenis yang yakin untuk ambil risiko untuk memenangkan parti. Sebab itu sekarang kita minta mereka buat misi berani mati sekali lagi. Tak apa. Kamu orang muda, kamu lawan, kamu tolong semua. Sebab kalaupun kita kalah dan kita tak menang PRU 15, kita akan menang besar PRU 16. Tapi kerja itu kena mula daripada sekarang. YB Roziah, lama. Pimpinan wanita yang paling lama yang ada dalam parti sekarang selain daripada YB Fuziah Salim. Dalam keadaan pengkhianatan dan segala yang berlaku, kita perlukan seorang pimpinan yang teruji semasa krisis Menteri Besar Selangor 2014. Walaupun dia diberi kata putus, walaupun dia hilang kedudukan, dia tetap berkata, Tan Sri Khalid, saudara adalah bos saya, tapi saya lebih sayangkan parti. YB Roziah hilang segala-galanya, walaupun Zuraidah jadi macam itu, Hanizah Talha jadi macam itu, walaupun pimpinan wanita sebelum ini yang makcik glamour ni semua dah keluarkan parti, makcik, kakak lah kot, kakak kita yang lebih glamour YB Roziah masih lagi ada dan ini masa untuk kita beri. YB Maniwanan sama, diminta buat pengorbanan yang paling besar, memberi laluan kepada orang di kursi pada saat-saat terakhir. Sebab itu kalau cerita pasal calon saat terakhir, nak faham, tanya YB Maniwanan. Dia antara ahli parlimen kita yang paling baik dalam penggal lepas. Dia yang paling lantang mempertahankan Anwar Ibrahim. Dia hanya dimaklumkan, dipindahkan kursi lebih kurang 48 jam sebelum penamaan calon. Sebab Xavier nak kerusi Kuala Langat, sebab Xavier dah boleh hidu akan menang Putrajaya dan dia nak jadi menteri. Oleh kerana Azmin nakkan Xavier pergi ke Kuala Langat, Abdullah Sani minta pergi ke Kapar. Kapar itu kerusi Maniwanan. Dalam masa 48 jam, dia diarahkan pergi bertanding ke kerusi di Perak Dun yang dia tak pernah sampai. Dia tak mengajuk, dia tak lompat parti, dia tak bising, dia kekal buat kerja dengan parti sampai ke hari ini. Jadi kalau orang akar umbi macam saudara-saudari bercakap daripada bawah, kita nak suara akar umbi pilih calon kita, kita nak calon yang setia. Kamu nak calon macam mana lagi di peringkat naik presiden? Kamu pilih orang yang merasa pahitnya bila berjadi macam itu. Orang itu adalah Maniwanan yang kekal setia macam sekarang. Saudara fahami, pimpinan mahasiswa yang masa itu kalau jadi pimpinan mahasiswa yang sokong keadilan, kena tekan, kena gantung, hilang punca pendapatan. Dia bukan sahaja rasa diri dia besar sebagai pimpinan mahasiswa, dia masuk parti daripada bawah. Masuk bawah, belajar jadi ketua MK cabang, belajar jadi ketua MK Pulau Pinang, belajar menjadi pengarah pilihan raya,
AMK Pusat, saya tekankan kenapa saya bersetuju watak-watak seperti Fahmi Zainul diberi peluang. Sebab saya dah melihat apabila orang-orang hebat dibawa daripada atas. Apabila orang hebat dibawa daripada atas, diberi kedudukan terus di atas tanpa melalui proses cabang dan negeri, akhirnya kalau ada benda yang tak jadi, watak-watak ini selalunya cepat lompat. Itu saja. Kalau kita dah melalui siri lompat katak 2 kali, kita ada hak saudara-saudari untuk menuntut bahawa sesiapa terutamanya yang muda, kalau kamu nak mendapat jawatan dan tanggungjawab dalam parti ini, kamu kena bercala dan luka dan berdarah di bawah dahulu. Setelah kamu buktikan 10 tahun, 8 tahun kamu di bawah, kamu setia masa susah, masa itu barulah aku tabiat. Topi ni tak boleh angkat lah kan? Kalau ada topi, saya angkat topi, barulah I take my hats off to you. Orang macam ini yang baru kita boleh sokong. Sebab itu, saya tak ada masalah dengan calon lain. Cuma saya rasa perit kena khianat, saudara-saudara. Dan oleh kerana rasa perit kena khianat, kita yang lama dalam parti jaga cabang daripada bawah dengan wang sendiri, saya kata, kalau ketua AMK cabang saya pun, saya nak tengok kamu daripada bawah dahulu, 5-10 tahun kamu bergelumang, baru aku tabik dan aku yakin kamu betul-betul boleh bertahan dengan susah payah parti. Sebab itu, saya minta saudara Fahmi Zainul supaya bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudari, saya nak rangkum. Kita memang rasa kita berada di bawah. Tugas seorang pimpinan pusat, apatah lagi seorang calon timbalan presiden seperti saya, tugas saya bukan datang ke sini memberitahu kehebatan saya. Tugas saya bukan untuk memaklumkan bahawa saudara-saudari kena undi saya sebab saya begini, saya begitu. Tugas saya ialah datang bergelumang dengan saudara-saudari bahawa kita kena bina balik kekuatan parti ini, terutamanya di negeri-negeri yang kita kalah pilihan raya negeri yang terkini. Saya tak boleh janji benda lain. Saya wang tak ada. Sekarang okeylah, kurus sikit, dulu gemuk. Nak handsome, orang nak kata handsome pun tidak. Tapi saudara-saudari tahu bahawa antara kaki lawan paling kuat dalam parti ini ialah orang yang bernama Rafizi Ramli. Saya memang kaki lawan. Kalau saudara-saudari rasakan untuk kita bina kekuatan daripada bawah balik macam dulu, saudara-saudari perlukan seorang kaki lawan, saudara-saudari tahu siapa yang nak undi. Kalau saudara-saudari rasakan bahawa cara terbaik untuk mengangkat balik parti ialah dengan cara kita kekal berunding dan mencari jalan, dan yang itu adalah pilihan saudara-saudari masing-masing dan saya tetap akan hormati. Cuma memang saya janji sebelum ini bahawa saya seorang pelabur yang ambil masa ke depan. Saya akan melabur dalam parti ini dan juga dengan kawan-kawan di Sabah semasa kita berada di bawah ini, kerana saya yakin tidak lama lagi, beberapa tahun daripada sekarang, kita akan bangkit dan kita akan jadi parti yang paling kuat. Dan insya-Allah kita akan berada di ambang kemenangan selewat-lewatnya PRU 16. Jadi dengan itu, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini Sabah pukul 6 dah gelap kan? Saya ingat kadang-kadang orang dah nak maghrib. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada saudara Zahid.